Tolong kamu akan saudara kamu yang mana berbuat zalim dan dizalimi. Hadis ini nak bagi kita bahawasanya umat Islam perlu ada sifat kesedaran memberi pertolongan, menolong orang yang melakukan kezaliman, menghalang dia daripada melakukan kezaliman. Ada satu kisah ketika mana umat Islam telah menang memenangi peperangan, maka sahabat balik dari medan peperangan. Bila mana balik, maka satu hari bila mana balik pada medan perang, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berehat seketika sebab jauh perjalanan perang. Dulu tak ada kenderaan. Kenderaan paling hebat pun unta ataupun kuda. Yang lain berjalan kaki. Bila mana Rasulullah memberi arahan untuk rehat, maka sahabat rehat. Maka nak jadikan cerita, di tempat itu ada satu perigi. Perigi sudah ada ayat situ. Maka ada seorang lelaki daripada kalangan muhajirin. Dia sebut muhajirin ini adalah orang Mekah, sahabat Nabi yang berada asal di Mekah, menuju ke perigi tersebut. Seorang lagi sahabat dari kalangan orang Ansar menuju ke perigi. Lalu dalam keadaan pada ketika itu mereka berebut. Bila mana berebut, sampai satu tahap menyebabkan pergaduhan, sehingga kan sahabat Nabi dan dalam kalangan muhajirin yang bernama Jahjah bin Sa'ad menampar muka sahabat dalam kalangan Ansar. Bila mana tampak, dibantu pula oleh seorang lagi sahabat dari kalangan muhajirin juga, menyebabkan muka sahabat dari kalangan Ansar ini berdarah. Bila mana berdarah, maka kalangan sahabat Ansar dipanggil sahabat-sahabat lain. Oi, mai sat tolong aku ni, aku kena kuih. Bila mana sampai di situ, iaitu kalangan muhajirin pun panggil juga kawan-kawan dia. Maka pada ketika itu hampir-hampir mengangkat pedang. Dalam keadaan balik pada peperangan, dah menang dah. Maka duk bergaduh. Lalu pada ketika itu berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berehat. Maka Rasulullah sampai di tempat itu bagi menyelesaikan masalah. Bila mana sampai di situ, ada sahabat dan kalangan muhajirin ni daripada orang Mekah ni kata, ya Rasulullah, dia yang mula dulu. Depa ni orang Ansar ni yang mula dulu. Ni dalam kalangan orang Islam gaduh. Depa ni yang mula dulu. Maka golongan Ansar kata, depa yang pukul kami dulu, sehingga kan ada yang cedera. Maka berilah hukuman kepada mereka ya Rasulullah. Bila mana dengar macam tu, maka berubah wajah Rasulullah, mengatakan bahawasanya jangan kamu menyebut perkataan yang asalnya daripada perkataan jahiliyah, mengungkit-ungkit dan menyalahkan di antara satu sama lain, sehingga menimbulkan pergaduhan dalam kalangan umat Islam pada ketika itu. Lalu Rasulullah menyebutkan kepada sahabat Nabi dalam kalangan muhajirin dan Ansar, Nabi berpesan kepada mereka dengan mengatakan kepada mereka, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong kamu akan saudara kamu yang mana berbuat zalim dan dizalimi. Bila mana sahabat dengar macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, an ansuruhu idza kana mazluman. Kalau sebut orang yang dizalimi, kami tahu, kami boleh tolong. Afara'aita idza kana zaliman fa kaifa ansuruhu. Bagaimana pula orang yang zalim ni kami nak tolong? Nak tolong macam mana ya Rasulullah? Maka pada ketika itu Rasulullah mengatakan, tahjuzuhu aw tamnu'uhu min az-zulm. Maka tolonglah orang yang zalim ni, apa dia? Supaya mencegah dia daripada melakukan kezaliman. Fa inna dzalika nasr, maka itu merupakan pertolongan. Hadis ini nak bagi kita bahawasanya umat Islam perlu ada sifat kesedaran memberi pertolongan. Yang pertama, pertolongan bila mana orang yang dizalimi, kita kena tolong bangkit menolong dan juga mempertahankan orang yang dizalimi. Yang keduanya, menolong orang yang melakukan kezaliman, iaitu apa dah? Menghalang dia daripada melakukan kezaliman. Rasulullah sebut kepada sahabat, kamu bergaduh, patutnya kamu kena halang. Jangan kamu mengapi-apikan api perpecahan dan menyebabkan pergaduhan dalam kalangan umat Islam.
Ini sifat Rasulullah, mendamaikan di antara dua puak dalam kalangan umat Islam yang hampir mengangkat pedang, yang akan pada ketika itu hampir-hampir boleh berlakunya peperangan pada ketika itu. Sehingga akan kata para ulama, bijaknya Rasulullah menyelesaikan masalah sekiranya berlakunya peperangan pada ketika itu dalam kalangan umat Islam, menimbulkan apa? Keuntungan kepada musuh Islam untuk mengambil kesempatan di atas kelemahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Ini yang perlu kita sedar, ini yang perlu kita fahami. Sifat mendamaikan di antara dua Islam ini, di antara orang Islam ini merupakan sifat yang ditujukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita tolong orang yang dizalimi? Kerana ia dizalimi, maka kita membela dia. Sebab apa kita tolong orang zalim ni? Sebab apa? Kita tolong untuk menghalang dia melakukan kezaliman. Kerana orang yang berbuat zalim ini seolah-olah seperti mana bayi yang mana pada ketika itu masih lagi kecil, belum tahu apa-apa, mengambil sesuatu yang boleh memudaratkan diri dia. Sebab orang buat zalim ni apa dia? Dunia mendapat balasan, akhirat pun dapat balasan. Dunia apa dia? Hilang keberkatan, menambahkan kecelakaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Maka kita sifat orang Islam ni apa? Cinta, mencintai dan kalangan umat Islam. Halang dia buat kezaliman untuk apa? Supaya ia tidak terkena kemurkaan Allah, dan juga tidak terangkat keberkatan dalam kehidupan dia, dan juga dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala.